So kita tengok satu aplikasi ya. Sebelum saya nak tunjukkan soalan-soalan SPM sebenar, maka kita tengok dahulu. Okey, apa yang berlaku apabila sudu besi dan sudu plastik yang dipanaskan ini, okey, dipanaskan ini, okey, dan dimasukkan dalam air yang sedang menggelegak. Okey, saya ada satu pan, saya masukkan air, saya biarkan dia menggelegak. So bila air tu dah panas, saya masukkan dua sudu. Satu sudu besi, satu sudu plastik. Okey, saya tunggu sekejap. Okey, now apa yang berlaku bila kamu masukkan sudu besi dengan sudu plastik? Berani tak nak pegang? Berani. Okey, cuba pegang. Okey, cuba pegang sudu plastik terlebih dahulu. Okey, bila kamu pegang sudu plastik, kamu rasa apa? Okey, tak panas, boleh je pegang. Betul tak? Relax je saya pegang ni. Kemudian, saya beralih kepada sudu besi. Panas je. Nampak tak? Saya pun lepaskan sebab terlalu panas. Kenapa? Yes. Sebab muatan haba tentu yang berbeza. Mana yang mempunyai muatan haba tentu yang tinggi? Tentu sekali plastik. Sebab kamu rasa kurang panas. Dia lambat serap haba. Mana yang mempunyai muatan haba tentu yang rendah? Tentu sekali sudu besi. Alright, kenapa? Sebab muatan haba tentunya rendah. Bila muatan haba tentunya rendah, perubahan suhunya adalah tinggi. Jadi dia cepat panas dan dia cepat sejuk. Alright? Okay. Jadi kalau kamu nak buat, kamu diarahkan dalam SPM lah ni ya. Kamu diarahkan untuk membuat periuk. Dalam SPM ada banyak-banyak soalan. Buat periuk lah, buat cerek lah, buat apa lagi? Okay? Buat basikal lah, buat kereta lumba lah, macam-macam yang kamu kena buat. Okay, now, jika kamu diminta untuk mereka bentuk satu periuk. Okay? Now, soalan saya, macam mana kamu nak reka periuk tu? Boleh tak guna yang macam ni? Semua daripada besi. Sesuai ke tidak? Tak sesuai. Kenapa? Kamu memegang, dia rasa panas. Am I right? Kamu pegang handle ni pun sama, kamu rasa panas. Right? Jadi, kalau kamu nak reka, kamu kena tengok. Okay? Dia punya badan dia buat daripada apa, dia punya tapak dia buat daripada apa, dan dia punya pemegang juga diperbuat daripada apa. Sekarang saya nak kamu berfikir. Okay? Saya nak kamu berfikir. Kita nak buat badan ni daripada apa? Badan ni perlu diperbuat daripada apa? Saya tak dengar. Muatan haba tentu yang rendah. Very good. Kenapa nak buat daripada muatan haba tentu yang rendah? Okay, kenapa nak buat daripada muatan haba tentu yang rendah? Sebab muatan haba tentu yang rendah, maka perubahan suhu yang tinggi. Alright? Jadi, bila perubahan suhu tinggi, dia apa? Dia cepat panas. Okay, dia cepat panas. Begitu juga dengan dia punya base. Okay, base dia ni kita akan buat daripada muatan haba tentu yang rendah sebab kita nak dia cepat panas. Tapi kalau kamu ada dua pilihan, kamu ada kuprum, kamu ada aluminium. Kamu nak pilih mana? Kuprum ke aluminium? Kamu nak dia cepat masak kan? Jadi kamu nak cepat masak, pilihlah bahan yang muatan haba tentunya yang lebih rendah. Okay, so ini contoh modifikasi ya. Okay, so badan periuk dan juga tapak periuk
Kedua-duanya diperbuat daripada bahan yang muatan haba tentunya adalah rendah. Okey, kerana apa? Kerana kita nak dia cepat panas. Perubahan suhunya adalah tinggi. Okey, contohnya kita guna konduktor haba yang baik seperti aluminium dan juga krom. Tapi bagi tapak selalunya kita akan pilih tapak ni. Okey, kita akan pilih tapak yang lebih berat sebab lebih stabil. Tapi untuk keseluruhan periuk, kita akan pilih keseluruhan periuk yang lebih ringan. Kamu nak masak, kamu nak tak masak yang berat-berat, periuk yang berat-berat tu? Tak nak kan? Kenapa? Sebab susah nak handle. Jadi, jisim keseluruhan mestilah rendah. Dia ringan dan mudah untuk dikendalikan. Okey, kalau pemegang ni pula. Okey, dia diperbuat daripada muatan haba tentu yang tinggi. Kenapa muatan haba tentu yang tinggi? Sebab apa? Sebab perubahan suhunya adalah rendah. Ingat lagi tak? Perubahan suhu yang rendah maksudnya apa? Dia lambat panas. Jadi bila haba dibekalkan kat tapak, dibekalkan kat badan, dibekalkan kat handle, maka handle tu dibuat daripada muatan haba tentu yang tinggi, dia lambat panas. Kalau macam ni sesuai tak? Tak sesuai. Kenapa? Sebab dia cepat panas. Sebab itulah handle periuk-periuk ni kamu akan balut. Okey, balut guna plastik ke atau kayu ke, disaluti dengan plastik ataupun kayu. Okey, diperbuat daripada bahan yang bermuatan haba tentu yang tinggi. Okey, so itu antara modifikasi. Okey, jika kita nak buat periuk ataupun peralatan memasak. Okey, kita tengok soalan SPM tahun 2003. Kamu dah lahir ke belum? Dah lahir? Belum? Okey. So, kita ada dua bongkar. Okey. Kita ada bongkar P, kita ada bongkar Q. Bongkar P dan bongkar Q dalam rajah 2 mempunyai jisim yang sama. Kedua-dua bongkar itu direndamkan di dalam air yang mendidih dalam jangka masa yang lama. Okey. So, okey, baca soalan baca soalan betul-betul. Dia kata mempunyai jisim yang sama. Gariskan information. Kemudian baca lagi. Apa information yang kamu akan dapat? Dia kata apa? Direndam dalam air yang mendidih. Apa maksud dia? Dalam air yang mendidih maksudnya suhu telah mencapai 100 darjah Celsius dalam jangka masa yang lama. Okey, dia kata juga dalam jangka masa yang lama. Apa maksud dia? Apa maksud dia? Maka, apa maksud dia? Kedua-dua objek P dan juga Q telah mencapai keseimbangan terma. Maksudnya apa? Bila dua-dua objek tu P dan juga Q direndam dalam air panas, maka dia mencapai keseimbangan terma, dia mencapai suhu 100 darjah Celsius. Okey? Dan ini adalah ketika haba dibekalkan. P dan Q kemudiannya masing-masing dipindahkan serentak. Nampak tak dipindahkan serentak? Apa maksud dia? Maksud dia adalah haba dialihkan. Okey? Haba dialihkan. Masukkan dalam air X dan juga masukkan dalam air Y. Kedua-dua air ini adalah sama. Okey? Now, jisim air adalah 0.25 kg. Suhu awal air adalah sama. Okey? So, dia bagi muatan haba tentu P adalah 900. Muatan haba tentu Q adalah 390. Muatan haba tentu air adalah 4200. Okey, kita tengok dahulu. Okey, ini adalah 900. Okey, so kita tengok. Ini. Okey, apa yang kamu nampak? Okey, yang ini P. P direndam dalam air panas. P direndam, P yang masih panas direndam dalam air yang suhunya sama.
Dua-dua suhunya sama. Pi yang panas tadi tu direndam dalam air. Kemudian apa yang berlaku? Fikir sikit. Cuba fikir. Muatan haba tentu P adalah tinggi daripada Q. Betul, very good. Lagi, cuba fikir. Bila muatan haba tentunya tinggi, maka perubahan suhunya adalah rendah. Good. Cuba fikir lagi. Bila perubahan suhunya adalah rendah, apa maksudnya? Dia lambat panas dan dia juga lambat sejuk. Sekarang dia masuk dalam air. Haba telah dialihkan, betul tak? Jadi apa maksudnya? Dia lambat sejuk. Right? Okey, kita tengok kat sini pula. Muatan haba tentu Q adalah 390 lebih rendah. Bila muatan haba tentunya rendah, maka perubahan suhunya adalah tinggi. Betul? Maka dia cepat panas dan dia juga cepat sejuk. Sekarang haba dialihkan. Apa yang berlaku? Dia jadi cepat sejuk. Alright? Okey, itu contoh. Alright? Dua muatan haba tentu yang berbeza. Now kita tengok soalan. Ini soalan SPM sebenar ya, tahun 2003. Nyatakan suhu awal bongkah. Berapa? Suhu awal bongkah tadi sebelum dia masuk, tadi berapa? 100 darjah Celsius. Okay, 100 darjah Celsius. Mengapakah suhu air dalam bikar X adalah lebih tinggi daripada suhu air dalam bikar Y? Inilah penerangan yang saya sebutkan tadi. Kerana apa? Kerana X ini dia mempunyai muatan haba tentu yang tinggi. Bila muatan haba tentu yang tinggi, maka perubahan suhunya adalah rendah. Dia lambat panas dan dia juga lambat sejuk. Bila haba dialihkan, dia lambat sejuk. Maka dia masih panas. Sebab itu suhu dia lebih tinggi. Kenapa? Kenapakah bikar X tu suhu dia lebih tinggi? Sebab muatan haba tentunya lebih besar. Right? Perubahan suhunya adalah rendah. Okay, dan seperti yang kita bincangkan tadi. Right? So dalam fizik, semasa kamu nak menjawab soalan, kamu kena banyak berfikir. Okay, fizik dia tak boleh hafal. Hitungkan kenaikan suhu air dalam bikar Y jika bongkah X membebaskan 8,400 joule tenaga haba. Again, kamu kena gariskan information. Kenaikan suhu. So this is the change in temperature. Right? So ini adalah jisim air. Ini adalah mass. Dan ini adalah haba. Diberi muatan haba tentu P, Q dan juga R. Nak guna mana? Dia kata suhu, kenaikan suhu air. Guna muatan haba tentu bagi air. Okay, jadi according to the formula, Q is equal to MC theta. Berapa nilai mass? 0.25. Berapa muatan haba tentu dia? 4,200. Berapa perubahan suhu? Kita nak cari. Berapa haba? 8,400. Okay, semua orang ada kalkulator kan? Cuba kira guna kalkulator. Right? Right. Berapa jawapan dia? Apa? Tak dengar. Jawapan dia adalah 8. 0.8. Salah. Kenapa salah? Rugi je. Kamu dah jawab tapi salah. Sebab apa salah? Sebab tak ada unit. Ingat lagi tak saya kata apa tadi? Tak ada unit dosa besar. Okay? Kena letakkan unit degree Celsius. Do you understand? Very good. Right? So, nyatakan satu anggapan yang perlu anda buat dalam B1. Apa anggapan yang kamu kena buat? Apa dia?
Tiada haba yang hilang ke persekitaran. Okey? Tapi logiknya tak begitulah. Tapi kita kena anggap bahawa tidak ada haba yang hilang ke persekitaran. Do you understand? Very good. Okay. So soalan SPM 2003. Kalau diberi soalan macam ni, kamu rasa kamu boleh jawab ke tak? Boleh ke tidak? Boleh? Boleh. InsyaAllah. Okay. Okay. So ini adalah soalan SPM 2010. Right? So nampak tak saya kata tadi? Apa maksud muatan haba tentu? Okay. Nampak tak? Soalan yang sama. Yang macam kita bincang tadi. Do you have to memorize this? No, you don't have to memorize, right? You just have to derive. Q is equal to MC theta. C is equal to Q over M theta. Jadi, apa maksud muatan haba tentu? Haba yang diperlukan untuk meningkatkan suhu 1 kg bahan kepada 1 degree Celsius. Nampak senang tak? Senang ya? Tak payah hafal. Okay, itu adalah maksud muatan haba tertentu. Okay, dia bagi periuk tanah liat dan juga periuk kopram. SPM 2010, bahagian A. Dia bagi muatan haba tentu tanah liat 900. Muatan haba tentu kopram 390. Kalau kamu, okay, kamu nak dia cepat panas. Kamu nak guna apa? Muatan haba tentu yang rendah. Okay. Dan kita ada 3.5 kg dan juga 2.5 kg. Satu yang ringan, satu yang berat. Nak guna yang mana? Yang berat ataupun yang ringan. Okay, kita tengok soalan ya. Okay. Berdasarkan jadual 8, nyatakan ciri-ciri bagi periuk jika digunakan untuk masak sesuatu dengan cepat. Bahan. Bahan tu nak buat daripada mana? Tanah liat ke kopram? Kita ada dua, tanah liat ataupun kopram. Kita guna kopram sebab muatan haba tentunya adalah lebih rendah. Kopram sebab muatan haba tentunya adalah lebih rendah. Okay. So, mana ni kopram? Okay, kopram sebab muatan haba tentunya lebih rendah. Tanah liat, muatan haba tentunya adalah tinggi. Ingat lagi tak? Muatan haba tentu yang rendah, perubahan suhu yang tinggi. Dia cepat panas dan dia juga cepat sejuk. Bila ada haba, dia cepat panas. Jadi guna kopram lah berbanding dengan tanah liat. Okay, kalau kamu masak guna tanah liat, rasanya berapa jam kamu boleh siap? 5 jam kot baru boleh siap dan boleh makan. Okay, waktu tu kamu dah lapar balik. Alright? Okay, so kalau jisim 3.5 kg dengan 2.5 kg, kamu nak guna yang mana? Kamu nak guna yang periuk yang berat atau periuk yang ringan? Tentu sekali periuk yang ringan. Sebab apa? Sebab senang untuk dikendalikan. Right? Senang untuk dikendalikan. Okay, kalau bahan pula. Ni bahan. Bahan untuk pemegang. Kita nak muatan haba tentu yang tinggi. Sebab apa? Sebab dia lambat panas. Okay, letak je haba dibekalkan, maka kita pegang pemegang tu tidak panas. So kita guna polimer. Jadi bahan untuk pemegang periuk adalah apa? Polimer. Sebab apa? Sebab boleh bagi mana-mana jawapan yang saya sebutkan tadi. Muatan haba tentu tinggi, perubahan suhu rendah, dia lambat panas. Alright? Okay, itu contoh soalan. Okay, so manakah kalau kamu nak pilih jisim periuk yang ringan ataupun yang berat? Yang ringan. Yang ringan adalah 2.5 kg. Okay, jisim yang lebih kecil. Jangan letak magnitude 2.5 kg. Jangan letak magnitude. Kamu kena letak jisim yang besar atau jisim yang kecil. Jisim yang tinggi atau jisim yang rendah. Okay, soalan-soalan macam ni jangan letak magnitude. Sebab apa? Okay, kerana bila jisim tu berkurang atau jisim tu rendah, maka dia lebih ringan. Ketempatannya adalah rendah dan dia mudah untuk dikendalikan. Itu contoh soalan SPM.
Okey. Ada juga untuk soalan SPM, bila dia bagi konsep, tadi kita belajar konsep dan kita jawab soalan konsep, dan juga akan ada bagi soalan application atau soalan calculations. Right? So ini adalah perubahan tenaga. Nampak tak periuk-periuk itu dipanaskan dengan menggunakan pelat pemanas berkuasa 800 watt. Nampak tak ini adalah tenaga elektrik. Jadi tenaga elektrik kita calculate melalui apa? P darab dengan T. Am I right? Good. Okay. Jadi kita nak calculate, hitungkan masa yang diambil untuk meningkatkan suhu. Okay, kita calculate haba melalui Q is equal to MC theta, betul tak? Tetapi haba ini ditukar daripada apa? Tenaga elektrik. 100% tenaga elektrik telah bertukar kepada tenaga haba. Di mana tenaga elektrik kita calculate melalui P darab dengan T. Jadi P darab dengan T is equal to MC theta. Okay, jadi kita substitute into the formula. So dalam kurungan P, berapa P? Ini P, 800 watt. T sama dengan mass, berapa mass dia? Periuk tanah liat. Berapa mass dia? 3.5 kg. Okay. C berapa C? 4,000, C adalah 900. Theta dia adalah berapa? Kenaikan suhu dia adalah 90. Okay, calculate je guna calculator. Do you have calculator? Alright, so then calculate. Okay. Berapakah jawapan yang kamu dapat? Berapa jawapan kamu dapat? Periuk tanah liat, dia mengambil masa berapa lama? T sama dengan berapa? 354.4 saat. Lama tak nak masak? Okey, lama tak nak dipanaskan? Okey, kepada 90 darjah. So, masa yang diambil adalah 354.4 saat. Okey, soalan yang berikutnya. Kirakan berapakah masa yang diperoleh jika kita gunakan periuk kopram. Okey, again kita guna apa? Q is equal to MC theta PT sama dengan MC theta. Okey. Berapa dia punya power tadi? 800. Masa kita nak cari. Mass dia berapa? 2.5. C dia berapa? 390. Kenaikan suhu dia berapa? Dia naik. Kenaikan suhu dia adalah 90. Okay, calculate guna calculator. Do you have calculator? Then calculate. Berapa? Jawapan dia adalah 109.7 saat. Okay, pastikan ada unit ya. Tak ada unit dosa besar. Okay, so manakah yang memperuntukkan masa yang sedikit? Guna kopram, periuk kopram ke guna periuk tanah liat? Okay, tentukan periuk yang paling sesuai, yang paling selamat untuk dikendalikan dan boleh dipanaskan dalam masa yang singkat. Keyword dia kat sini adalah masa yang singkat. So kamu pilihlah 109 ke atau tadi berapa? Okay, 354. Periuk kopram. Periuk kopram dapat dipanaskan dalam masa yang lebih singkat. Right? Tu contoh soalan SPM. Okay? Ini soalan SPM 2014. Soalan SPM ini memperuntukkan 4 ke 5 markah. Okay? Rajah 9.3 menunjukkan fenomena bayu laut. Ini adalah contoh soalan SPM 2014 section B. Section B keseluruhannya telah memberi kamu 20 markah. Banyak tak banyak?
banyak. Alright. So section B dan juga section C sepatutnya kamu kena score 20 markah. Okay. So salah satu soalannya adalah soalan yang macam ni. Okay. 4 ke 5 markah. Rajah 9.3 menunjukkan fenomena bayu laut. Terangkan bagaimana fenomena bayu laut berlaku pada siang hari. Now, kalau kita nak menjawab soalan ni, kita tengok kepada konsep muatan haba tentu. Ingat lagi tak? Kita baru je belajar tadi kan? Muatan haba tentu. Tapi sebelum tu, bayu laut tu apa? Bayu darat tu apa? Bila bayu laut berlaku? Bilakah bayu darat berlaku? Apa itu bayu laut? Apa itu bayu darat? Kalau kamu berdiri dekat tepi pantai, kamu akan rasa udara sejuk sedang apa dia? Menyapa pipi kamu. Rasa sungguh sejuk, betul tak? Membelai pipi kamu. Right? So, pada waktu malam pula. Okay? Adakah masih terasa sejuk bila berdiri di tepi laut? Okay? Itu persoalan yang saya nak tanya kamu. Okay, soalan SPM dia tanya apa? Terangkan fenomena bayu laut. Okay. So, this is the explanation, ya. Okay. Kamu tengok ni. Okay, now. Cuba tengok apa yang berlaku. Right. Okay, pada waktu siang ada matahari. Matahari dia akan bekalkan haba. Okay. Haba dibekalkan kepada dua-dua. Satu kepada darat, satu kepada laut. Dua-dua mendapat haba yang sama. Betul? Betul. Okay. Tetapi disebabkan muatan haba tentu darat adalah lebih rendah. Ingat lagi tak pasir tadi berapa muatan haba tentu dia? 900 kan? Rendah. Berbanding dengan air, maka perubahan suhunya adalah lebih tinggi. Okay, perubahan suhunya adalah lebih tinggi. Jadi, bila perubahan suhunya tinggi, dia apa? Dia cepat panas. Udara dekat sekeliling ni dia cepat panas. Now, bila udara tu panas, bagaimana dengan ketumpatan dia? Ketumpatan dia tinggi ke rendah? Udara panas mempunyai ketumpatan yang rendah. Maka dia akan naik ke atas. Alright, dan kawasan ini akan jadi kosong. So, bila dia naik ke atas, maka kawasan yang bertekanan rendah, bertekanan rendah akan terhasil. Itu satu markah. Banyak kan explanation tu kan? Itu satu markah. Kamu kena cerita tentang darat. Okay? Now, yang kedua, okay, kamu kena cerita tentang laut pula. Laut. Laut, dia mempunyai apa? Muatan haba tentu yang tinggi. Ingat lagi tak? 4,200 sekitar. Muatan haba tentu laut adalah lebih tinggi. Maka perubahan suhunya adalah lebih rendah. Dia lambat panas. Maksudnya dia masih sejuk. Okey? Suhu sejuk lebih tumpat, maka dia akan turun ke bawah. Udara sejuk tu dia akan turun ke bawah. Okey? Dan kita tahu bendalur bila dia mengalir, dia akan mengalir daripada kawasan yang bertekanan tinggi ke kawasan yang bertekanan rendah. Jadi, udara sejuk yang bertekanan tinggi tu dia akan mengalir ke darat. Mengisi kekosongan yang tadi tu. Okey, namanya adalah bayu dari apa? Dari laut kan? Namanya adalah bayu laut. Okey? Jika udara sejuk tu daripada laut, namanya bayu laut. Jika udara sejuk tu daripada darat, namanya bayu darat. Do you understand? Okay. So, jadi nak menjawab soalan SPM tadi, bayu laut adalah
Apa dia? Step by step. Kamu cakap pasal apa tadi? Darat. Apa dia? Haba diserap oleh darat dan juga laut. Yang kedua, kamu cakap pasal apa? Muatan haba tentu darat adalah rendah. Maka darat lebih cepat panas. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, apa dia? Ketempatan udara rendah, maka udara panas naik ke atas. Tekanan adalah rendah. Poin yang keempat, apa dia? Kamu cerita pasal laut. Muatan haba tentu laut adalah tinggi, maka dia lambat panas. Dia sejuklah maksudnya. Maka udara sejuk dari laut yang bertekanan tinggi akan bergerak ke darat sebagai bayu laut. Right? 5 markah. Okay, so ini poin yang perlu ada. So untuk menjawab soalan ini, kamu perlu bagi dalam poin. Okay, so kalau ada 5 markah, kena ada 5 poin. Okay, jangan kurangkan poin. Right, untuk dapatkan markah apa? Penuh. Okay, so ini adalah aplikasi yang berikutnya bagi muatan haba tentu. Siapa tahu apa ni? Apa ni? Siapa tahu? Ini adalah good, radiator. Ini adalah radiator. Radiator kereta. Okay, ni kalau kamu buka bonet kereta ayah kamu nampaklah ni radiator kereta. Dan kita gunakan air sebagai ejen penyejuk. Kenapa kita gunakan air sebagai ejen penyejuk? Dia ada banyak sebab. Okay, kalau keluar soalan ni, dia ada banyak sebab. Kenapa? Satu yang saya sebut tadi, muatan haba tentunya adalah tinggi. Maka dia menyerap haba dengan banyak. Yang kedua, takat didihnya adalah tinggi. Jadi dia tidak mudah mendidih. Cuba kamu bayangkan kamu letak guna liquid yang mempunyai takat didih yang rendah. Sekejap je dia dah mendidih. Kan? Sesuai ke tak sesuai? Tak sesuai. Okey. Yang ketiga, air dia banyak dan mudah untuk didapati dengan kos yang lebih rendah. Okey. Kita tengok satu contoh soalan SPM . Tapi sebelum kita tengok contoh soalan SPM tu, saya nak tunjukkan kamu bagaimana radiator berfungsi. Latihan yang cikgu bagi. Dia kalau kita tak desak dia, kita tak push dia tak buat. Selalu saya kena. Okey, tolong mute-kan volume. Okay, so now are you ready or not? Yes. Okay, tolong perhatikan. Ini adalah radiator.
Okay, dah tengok dah? Right. Now, apa yang kamu perhatikan? Saya slowkan sekejap ya. Okay, now. Kamu nampak dalam radiator dia ada apa? Dia gunakan apa? Dia gunakan air. Okay, so nampak tak? So ini adalah enjin ya. Kamu pernah tengok kan dalam iklan-iklan minyak kan? Enjin tu dipanaskan. So bila enjin dipanaskan, ada haba. Okay, so air tadi dipump ke enjin sebab apa? Sebab kita nak serap haba yang datang daripada enjin. Okay, so haba dari enjin diserap oleh air. Jadi first kali apa dia tadi? First kali adalah air dipump ke enjin. Kemudian bila air dipump ke enjin ada air kan? Maka haba diserap dari enjin. Okey, haba dari enjin diserap ke air. Okey. So kemudian bila haba tu diserap ke air tadi dia pergi mana? Air yang panas tadi tu tengok dia pergi mana? Tengok perjalanan dia. Dia akan mengalir ke radiator. Okay, dia akan mengalir ke radiator. Kenapa dia nak mengalir ke radiator? Sebab dekat radiator ni dia ada apa? Dia ada sirip penyejuk dan juga dia ada kipas. Maka air tu akan dialirkan atau haba tu dibebaskan melalui sirip penyejuk dan juga kipas yang digunakan untuk menurunkan suhu air. Nampak tak ada sirip penyejuk dan juga kipas? Jadi lagi banyak sirip, lagi banyak bilah kipas tu lagi baiklah. Okey, sirip penyejuk tu diperbuat daripada konduktor. Kenapa nak diperbuat daripada konduktor? Supaya dia dapat apa dia? Dapat bebaskan haba dengan cepat untuk suhu tu menjadi sejuk. Okey. Bilah kipas tu perlu banyak. Kenapa perlu banyak? Sebab bila luas permukaan bertambah, maka haba yang panas tu dapat dipindahkan dengan lebih banyak. Okey. So ni contoh soalan SPM. Sama tak soalan dia? Lain sikit lah kan? Ni bagi gambar Raja yang basic. Okey. So Raja menunjukkan satu sistem radiator kereta. Ni soalan SPM 2014. Okey. So dia bagi bilah sirip, kipas dan juga cecair penyejuk. Soalan dia adalah, soalan dia adalah anda dikehendaki mengubah suai sistem radiator supaya dapat menyejukkan enjin dengan lebih efektif. Okey, ni soalan banyak markah, iaitu 10 markah. Soalan macam ni wajib dijawab, saya wajibkan ya kepada student saya, dijawab dalam tabel. Alright? So, kamu underline the informations. Information adalah saiz kipas, bilangan bilah sirip, bahan bilah sirip, muatan haba tentu, cecair penyejuk, takat didih, cecair penyejuk. Now, kamu buat dalam tabel. Dan kamu kena salin semula ciri-ciri ini. Macam ni lah. Saiz kipas, bilangan bilah sirip, bahan, muatan haba tentu, takat didih. Alright? Salin balik. Boleh faham? Boleh ya? Soalan macam ni, jawab dalam tabel. Alright? Okay. Again, saiz kipas. Saiz kipas yang macam mana? Tentu sekali kamu nak saiz kipas yang besar. Kenapa? Sebab dia boleh hembus lebih banyak udara dan kurangkan tekanan udara. Okey, dan juga boleh serap lebih banyak udara sejuk dari luar radiator. Bilangan bilah sirip. Bilangan bilah sirip tu kamu nak banyak ke sikit? Bilangan bilah sirip yang banyak. Kenapa nak bilangan bilah sirip yang banyak? Sebab bila bilangan bilah sirip banyak, maka luas permukaan akan bertambah.
Bila luas permukaan bertambah, maka kehilangan haba akan bertambah. Jadi suhu akan berkurang. Sejuklah jadinya. Okey, bahan bilah sirip. Saya kata apa tadi? Bahan mesti diperbuat daripada apa? Konduktor. Ataupun yang berwarna hitam. Contohnya kuprum. Okey? Kenapa? Okey, konduktor seperti kuprum atau bahan yang berwarna hitam. Kenapa? Sebab apa? Sebab mengalir haba yang baik. Kita nak mudah dia bebaskan haba supaya air itu cepat sejuk. Right? Now, yang berikutnya. Atau kamu boleh letak muatan haba tentu bilah sirip yang rendah. Konduktor. Okay? Muatan haba tentu bilah sirip yang rendah. Mudah bebaskan haba dan cepat panas. Right? So ni bahan bilah sirip. Okey, soalan berikutnya adalah muatan haba tentu cecair. Okey, muatan haba tentu cecair. Ni banyak kali cakap tadi. Rendah ke tinggi? Good. Muatan haba tentu yang tinggi. Kenapa? Sebab dia nak lambat panas dan upaya serap haba yang banyak. Takat didih cecair penyejuk pula macam mana? Cecair penyejuk yang tinggi. Kita nak kalau kamu letak liquid yang sekejap je dia dah takat didih dia. Okey, takat didih dia rendah. So apa yang berlaku? Dia cepat mendidih. Jadi kita nak takat didih cecair yang tinggi supaya kita nak dia tidak mudah mendidih dan lambat mendidih. Right? So itu adalah cara untuk menjawab. Okey, so itu semua adalah contoh-contoh soalan SPM sebenar. Jadi soalan SPM ini selalunya adalah berdasarkan konsep dan juga applications. So jangan sesekali kamu buat latihan tanpa kamu memahami konsep. Right?